Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton sekalian, selamat pagi. Saya doakan anda semua berada dalam kesihatan dan keafiatan, sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa membuang masa, ingin saya menyambung dengan kuliah minggu lalu, iaitu pada kuliah yang bertajuk kuliah Fathul Bari. Tajuknya, jika ditanya siapakah yang lebih mengetahui, maka hendaknya menyerahkan Allah kepada Rasul. Setidaknya saya ingat kalau waktu tu saya hanya mengongsikan matan hadis dan juga maknanya saja, ya. Tapi tidak sempat untuk saya mengongsikan tentang makna ataupun syarah pada hadis. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengungsikan kepada anda beberapa pengajaran yang boleh kita dapati dan yang boleh kita perolehi. Semoga ianya sama-sama bermanfaat buat diri kita dan juga untuk ummah, insyaAllah, ya. Sebelum, kalau anda terlupa tentang apakah hadis ni adalah berkenaan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah hantarkan kepadanya, iaitu Khidir. Ya, ada mengatakan bahawa Khidir ini adalah seorang nabi. Ada juga yang mengatakan Khidir adalah orang soleh. So nanti kita akan baca bersama, kita akan dapat tahu bahawa sama ada Khidir ni adalah seorang nabi ataupun tidak. Okey. Keterangan hadis, ya. Keterangan hadis, haddatsana Ubay bin Ka'ab, dengan menggunakan kata hadis, ya. Haddatsana, yang merupakan dalil bagi Imam Bukhari untuk menguatkan kedudukan khabar Walid, kerana dalam rangkaian sanad terdapat riwayat tabi'in dan dari tabi'in, iaitu Amr bin Said, dan riwayat sahabat dari sahabat, iaitu Ibnu Abbas dan juga Ubay. Ya, ini tentang mustalahul hadis. Imam Bukhari menceritakan tentang bagaimana jalur sanad itu terjadi dan daripada mana beliau menerima hadis ni, menunjukkan bahawa hadis ni bukanlah hadis yang direka. Hadis ini datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para penonton sekalian, apa saya nak cakap pada kali ini adalah, mungkin saya boleh selitkan bahawa hadis Rasulullah SAW banyak dipalsukan ataupun banyak direka bagi memanfaatkan diri seseorang itu. Maksud saya, banyak hadis-hadis Rasulullah SAW direka bagi memuaskan nafsu seseorang untuk mengatakan bahawa beliau itu betul. Saya pernah kongsi dengan anda semua dan ingin saya kongsi lagi sekali bahawa waktu dulu belajar dalam subjek wada' wadda'un, masa ni kita belajar di SEM 8 kuliah hadis. Jadi Syekh namanya Ibrahim Saif, hafizahullah. Syekh Ibrahim ni kata, bila dia mengajar, kalau kamu nak tahu apakah antara peristiwa periwayatan pemalsuan hadis ni berlaku, pada satu zaman tu ada satu seorang ni, dia melihat bahawa orang-orang pada zaman dia tu sudah mula meninggalkan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, kurang peka dengan Al-Quran. Jadi beliau menceritakan ataupun beliau memereka hadis tentang kelebihan membaca surah ini, kelebihan dia buat 114 hadis
tentang kelebihan membaca surah ini, kelebihan membaca surah ini, kelebihan membaca surah ini. Dan apabila seorang yang ingin meriwayatkan hadis kepada beliau, satu hari ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang datang ingin meriwayatkan hadis daripada beliau. Dia kata, bagi tahu kami, samulana rijalakum, samulana rijalakum, daripada mana kamu dapat hadis ni? Akhirnya beliau mengaku bahawa beliau telah memalsukan hadis kerana beliau inginkan manusia ataupun masyarakat pada zaman beliau untuk kembali kepada Al-Quran, untuk menyuruh mereka membaca Al-Quran. Lalu beliau beliau bertekad untuk mereka hadis supaya mereka masyarakat membaca Al-Quran. Tengok para penonton sekalian, niat asal beliau adalah baik, iaitu ingin mengajak manusia untuk banyak membaca Al-Quran. Tetapi dengan cara yang salah, iaitu memalsukan hadis. Para penonton, kalau kita nak tahu, memalsukan hadis ataupun melakukan pendustaan terhadap Nabi SAW, dia memalsukan hadis ni equal to mendustakan hadis Nabi SAW, hadis ataupun melakukan pendustaan terhadap Nabi SAW, kerana kita bercakap atas apa yang tidak dicakap oleh Rasulullah SAW. Kan? Takut tak? Takut. Sebab apa? Nabi sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menipu ataupun melakukan pendustaan terhadap aku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia telah menempah sebuah kerusi daripada api neraka. Para penonton sekalian, apa yang boleh saya relate dengan kehidupan seharian sekarang ni? Yang dia bukan masalah hadis saja. Apa-apa sahaja berita yang kita tidak tahu daripada mana asal usulnya, daripada mana kesahihan hadis tu, perlu kita investigate, siasat. Kita dengar daripada orang ini, kita dengar daripada orang itu, kita dapat mesej daripada si fulan, kita dapat mesej daripada fulana, tapi kita tengok mesej ni berbau ataupun dia ada tanda-tanda tidak sahih, tidak berapa pasti dengan berita, maka kita perlu kepada tabayun. Tabayun ni apa? Minta penerangan, minta pencerahan. Kadang-kadang ibu-ibu, ayah-ayah, kita dapat mesej, kita hanya sampaikan saja. Dia kata dekat situ, sampaikanlah kepada ni. Saya bagi contoh. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberitahu kepada orang yang malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, maka dijauhkan baginya api neraka. Tanpa menulis daripada sumber yang mana, tanpa memberitahu daripada mana beliau dapat. Dia kata cuma forward that message. So lebih-lebih bila dia sebut nama Nabi SAW, kita kena lebih sensitif. Kita kena bukan lebih lah, kita kena be very sensitive, sebab ia melibatkan nama Nabi SAW. Ini juga saya boleh disifatkan sebagai message berantai, kan? Chain message, kan? Kalau siapa tak bagi, tak sampaikan kepada orang, nanti besok dia akan mati. Alhamdulillah, saya tidak sampaikan perkara macam ini, dan Allah SWT masih memberi saya kehidupan. So kita kena berhati-hati. Dia baik yang muda, baik pun yang lebih orang yang dah berumur pun sama juga. Kita dalam group chat kadang-kadang pun dihantar mesej-mesej. Nanti kita tanya daripada mana dapat, entah dapat dari group sebelah. Group sebelah ada cakap apa-apa? Tak ada. Kita cuma sampaikan aja benda baik. Baik tak semestinya betul. Saya bagi contoh para penonton sekalian, dan saya suka menggunakan contoh ni supaya kita dapat berfikir. Sunnah daripada Nabi SAW, tidak semua perkara kita boleh buat suka-suka hati. Dia ada pada tempat dan masanya. Saya bagi contoh. Solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib, iaitu solat sebelum dan selepas solat fardu, adalah salah satu sunnah yang sangat digalakkan oleh Nabi SAW. Dan sebagaimana kita tahu juga para penonton sekalian, salat berjamaah juga
sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi SAW dan sangat dianjurkan oleh agama. Namun para penonton sekalian, bolehkah kita menggandingkan sunnah rawatib dengan sunnah jamaah ni disatukan bersama? Sudah tentu tidak boleh. Kerana apa? Kerana walaupun kita rasa sunnah ni, solat rawatib ni baik ni, tapi solat jemaah pun baik, jadi apa kata kita gabungkan? Tak baik. Kerana ini tidak diperlakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So para penonton sekalian, tu saya nak bagi tahu supaya kita lebih berhati-hati dalam mempelajari ataupun dalam memahami Al-Quran dan juga sunnah. Lebih-lebih lagi pada sunnah lah. Ayat Al-Quran memang kita tahu dia ada kan. So macam hadis Nabi SAW, banyak hadis-hadis Nabi SAW yang kita tidak tahu, yang kita dengar tiba-tiba kita hanya sampaikan. Tengok bagaimana Imam Bukhari rahmatullah alaihi, beliau bersungguh-sungguh dalam menceritakan bagaimana beliau memperolehi salah satu hadis. Kalau dia dapat hadis, dia akan bagi tahu daripada siapa, daripada mana dia ambil, daripada sumber yang mana, adakah lelaki ini dipercayai ataupun tidak. Itu semua memainkan peranan yang penting. Okey. Faqala ana aghnamu. Kemudian berkatalah, aku adalah orang yang paling tahu. Siapa kata ni? Musa alaihi salam. Nah, dalam hadis faqala ana a'lamu. Kalimah ini merupakan jawapan dari pertanyaan siapakah manusia yang paling pintar. Ada yang berpendapat bahawa hal itu bertentangan dengan perkataan beliau pada riwayat sebelumnya dalam bab Al-Khuruj fi Talabil Ilmi, yang lafaznya adalah, apakah engkau mengetahui orang yang lebih pintar dari kamu? Tengok, dalam hadis yang lain dia katakan, dia tak cakap faqala, dia tak tanya pada siapa yang paling pintar. Tapi dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, lafaznya, apakah engkau mengetahui orang yang lebih pintar dari kamu? Orang bertanya kepada Nabi Musa kan. Kita kalau recap balik hadis tu, orang bertanya kepada Nabi Musa, adakah ada orang lebih pandai daripada kamu? Nabi Musa cakap, akulah yang paling pandai pada setakat ni. So Allah SWT menegur Nabi Musa tentang ada lagi seorang yang lebih pandai daripada Nabi Musa alaihi salam. Menurut saya, ini dalam Fathul Bari, tidak ada pertentangan di antara kedua riwayat tersebut. Kerana perkataan beliau di sini, ana a'lamu, menurut pengetahuanku, yang sangat sesuai dengan kata-kata beliau, tidak untuk menjawab pertanyaan apakah engkau mengetahui orang yang lebih pintar dari kamu, sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur Abdullah bin Ubaid dari Sa'id bin Jubair dengan sanad yang serupa. Tengok bagaimana ulama berlaku amanah dalam menulis, dalam menyampaikan. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i, buku ni, hadis ni boleh jumpa dalam riwayat Sunan An-Nasa'i, dari jalur Abdullah bin Ubaid dari Sa'id bin Jubair dengan sanad yang serupa. Ketika Nabi Musa berdiri memberi khutbah, beliau yakin bahawa tidak ada orang yang dianugerahi ilmu seperti yang diberikan kepadanya oleh Allah SWT. Allah mengetahui apa yang ada dalam benaknya, dan dia berfirman, wahai Musa, sesungguhnya ada di antara hamba-Ku yang aku berikan kepadanya ilmu yang belum aku berikan kepada kamu. Saya ingat Allah SWT cakap dalam Al-Quran, fawqa dhi kulli ilmin alim. Sesungguhnya atas seorang yang berilmu tu ada lagi orang yang alim. So para penonton sekalian, be humble. Kita kena jadi seorang hamba yang rendah diri, seorang hamba yang tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa kita lebih hebat, sesungguhnya ada lagi orang yang lebih hebat daripada kita. So sampai sini saja penerangan kuliah pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sambungan daripada kuliah ni saya akan sambung pada minggu hadapan, InsyaAllah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.